Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhainta binti Malik. Nombor metrik saya adalah S600-436. Saya ingin membentangkan projek untuk subjek saya adalah entrepreneurship. Pengenalan keusahawan ialah seni memulakan perniagaan pada asas syarikat bermula yang menawarkan produk, proses atau perkhidmatan kreatif. Kita boleh katakan bahawa ia adalah satu aktiviti yang penuh dengan kreativiti. Seorang keusahawanan menganggap segala-galanya adalah peluang dan menunjukkan berat sebelah dalam mengambil keputusan untuk mengeksploitasikan peluang. Di sini saya telah bertemu dengan seorang usahawan yang mengusahakan produk yang diperbuat daripada terung asam yang berasal dari bumi Sarawak. Terung asam juga dikenali sebagai terung iban oleh penduduk tempatan, atau nama saintifiknya ialah Salanium lasixcabrum dunal. Terung asam ini berasal dari Borneo, khususnya di wilayah Sarawak lah. Latar belakang usahawan adalah nama syarikatnya adalah RFM Global Corporation Sdn Bhd. Email www.rfmglobal.com.my. Jenis perniagaan adalah persendirian. Aktiviti utama adalah memproses terung asam. Ibu pejabat beliau adalah di Lot 1288, Blok 1, Senadin, Ventura Light Industrial Park 9800 Miri, Sarawak. Berkenalan dengan latar belakang pengasas RFM Global Corporation. Usahawan yang berasal dari Kampung Pulau Melayu, Miri, Sarawak ini mempunyai minat dalam bidang dalam dunia perniagaan sejak di bangku sekolah lagi. Beliau bernama Puan Fitriah binti Haji Rahbi, berumur 48 tahun, anak ketiga daripada 4 beradik, pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pulau Melayu Miri dan menyambung di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri, Sarawak. Pernah bekerja di syarikat Oil and Gas di Miri, Sarawak dalam memegang jawatan sebagai pengurus tender dan perolehan dalam syarikat tersebut. Beliau amat berpengalaman dalam bidang oil and gas dan transportation. Dalam masa yang sama, beliau mula menceburi bidang perniagaan pada tahun 2010. Disebabkan 2010, dalam kata lain, arca sering dimakan oleh penduduk tempatan di Malaysia sebagai makanan ringan atau sebagai perasa kepada hidangan utama. Beliau juga dibesarkan di perkampungan kecil di Sarawak. Hajah Fitriah Rahbi sangat mengenangkan zaman kanak-kanaknya, mempunyai ada yang dipanggil zaman kanak-kanaknya. Beliau arca ini dipanggil oleh penduduk tempatan adalah jeruk, bersama jeruk. Ketika itu beliau hanya semasa memulakan perniagaan terung asam, beliau hanya digelar pengedar satu jenama produk jeruk buah-buahan terkemuka di Pulau Pinang dahulu. Tidak lama selepas itu, Puan Fitriah membuat keputusan untuk mengusahakan produk sendiri, iaitu memproses jeruk menggunakan buah-buahan tempatan Sarawak. Antara yang popular adalah terung asam yang diperkenalkan oleh beliau pada tahun 2018. Katanya Puan Hajah Fitriah menerangkan apa itu terung asam. Kebanyakan tidak mengetahui, di Semenanjung tidak mengetahui terung asam itu buah apa. Di sini Puan Hajah Fitriah menerangkan apa itu terung asam lah. Terung asam adalah berasal dari Sarawak, tumbuh di hutan liar tropika Sarawak dan boleh didapati sepanjang tahun. Bukan musim, tapi boleh ditanam. Ia merupakan bahan masakan Sarawak. Sebanyak sikit beliau menerangkan asal usul terung asam lah. Terung asam adalah macam tomato yang mempunyai rasa masam dan berasid, bersaiz bulat.
sedang-sedang. Asal usul asam terung asam adalah dari Pulau Borneo. Pulau Borneo dan di Sabah dan Sarawak. Walaupun tumbuh di seberang pulau yang dikenali sebagai Kalimantan, mereka juga dapat di Indonesia, di Filipina, di alam liar lah. Terung asam boleh tumbuh di gaung dan di lembah, dalam persekitaran yang lembap. Kedua-duanya boleh dimakan dan ditanam, boleh dilihat di pasar dan menjual di Borneo. Okey. Penerangan dalam kata lain, terung asam dipanggil terung Dayak. Terung Dayak itu. Okey. Faedahnya adalah mengawal tekanan darah rendah, bijinya boleh digunakan untuk merawat sakit gigi, membantu melindungi daripada pelbagai penyakit mata, membantu kaya dengan vitamin C, kalsium dan air rebusan akarnya boleh dijadikan untuk mandian, merawat demam dan merawat luka dan ruam. Okey, di sini saya ingin menceritakan latar belakang syarikat corporation RFM Global Corporation. Permintaan orang ramai terhadap produk jeruk, import jeruk Hajah Fitriah menyedari peluang ini memutuskan untuk mencipta jeruk keluaran tempatan yang lebih bersih dan selamat yang dimakan dan tetap di samping mengekalkan khasiat buahnya. Beliau mengasas RFM dan segera mencari kerjasama untuk menyelidik dan membangunkan produk beliau. Selepas banyak mencoba dan menyelidik, beliau menamakan produk Kun Produk di bawah penjenamaan produk Kun yang diakui oleh Halal dan pihak berkuasa Islam Malaysia. Mereka berhasrat untuk memperkenalkan makanan dan minuman tempatan eksklusif dan Borneo kepada dunia. Okey. Menambah lebih banyak perisa. Okey, selain daripada jeruk, RFM Global Corporation juga mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kaedah penjerokan baru iaitu halwa. Halwa adalah macam candy pickle dan macam delight, candy jelly, dan juga memperluaskan syarikat dan bekerjasama dengan lebih ramai petani kecil di seluruh Sarawak dan memberikan mereka lebih banyak saluran pendapatan selain daripada jualan harian mereka. Okey, pengembangan dalam permintaan yang semakin meningkat setiap hari, beliau mengusahakan dan mengembangkan melangkaui sempadan untuk menawarkan cita rasa Sarawak kepada dunia. Okey, beliau bersedia untuk berkembang di seluruh Asia dengan matlamat untuk menyediakan alternatif makanan ringan yang lebih sihat melalui buah-buahan dan produk organik seperti terung asam, buah asli Sarawak Malaysia di sebuah kilang yang baru dan meningkatkan kadar pengeluaran. Misi syarikat beliau adalah untuk menyediakan makanan sihat kepada orang ramai pada masa yang sama untuk menyediakan kerjasama dan pengeluaran tempatan untuk meningkatkan kualiti hidup dan ekonomi petani dan mereka dan beliau. Penglihatan beliau adalah untuk menjadikan salah satu pengeluaran utama produk sihat di dunia lah dengan hanya menggunakan bahan semula jadi. Ia boleh dicapai dengan mendapatkan bahan mentah berkualiti tinggi. Sentiasa menyelidik dan membangunkan makanan atau minuman yang sihat untuk orang ramai, mementingkan amalan kebersihan dan teknologi terkini dalam pengeluaran makanan dan minuman. Okey. Dalam syarikat mereka ada beberapa pasukan lah, boleh melihat ada sertakan dengan dia punya carta organisasi syarikat tersebut lah. Okey, produk syarikat beliau adalah halwa terung asam, jam terung asam dan sos terung asam. Okey, cabaran dan dugaan semasa dalam perniagaan beliau beliau adalah sangat berfikiran positif, suka bekerjasama dan boleh dibawa bincang dalam apa jua masalah.
masalah yang dihadapi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak petani yang memberi sumbangan buah terung asam kepada syarikat beliau. Tetapi ada juga pihak yang tidak bekerjasama, yang bersikap negatif, selalu mempertikaikan keputusan beliau, akan tetapi beliau tidak menghiraukan bersikap negatif tersebut. Alhamdulillah, beliau memberitahu berkat doa siang dan malam, segala usaha beliau dan tim beliau dan juga meneruskan berjalan dengan lancar. Produk, walaupun setengah pihak menganggap beliau hanya mengambil keuntungan dari kekayaan sendiri dan menganggap semua ini hanya dugaan. Beliau hanya menganggap ini hanya dugaan dan cabaran dari Tuhan kepada beliau untuk lebih berusaha di masa hadapan kelak. Okey. Nasihat dan harapan dan perancangan beliau kepada sesiapa yang hendak memulakan perniagaan, beliau menasihatkan agar memperbetulkan dahulu sikap, attitude, tidak kira kita berlatar belakang keluarga kaya maupun miskin, yang penting kita yakin pada diri sendiri. Itu pesan beliau. Dan kena ada kesungguhan, kesabaran dan boleh menerima pendapat orang lain. Orang menganggap beliau membuka perniagaan ini senang. Ialah ia tidaklah semudah yang disangkakan. Perancangan beliau 5 tahun yang akan datang, beliau hendak mempunyai mesin yang boleh beroperasi sepenuhnya sendiri. Dari mana beliau nak semua di mana-mana orang akan ingat Sarawak, ingat terung asam. Semoga terung asam jadi signature terbesar di Sarawak, kerana ia hanya terdapat di Sarawak sahaja. Beliau nak menjadikan kebanggaan dan boleh mengangkat nama Sarawak satu hari nanti. Dan biarlah orang nak memandang remeh mengenai terung asam, dan yang memandang remeh kepada terung asam turut berbangga dengan terung asam ini. Bukan setakat di sini, bahkan beliau nak mengangkat nama terung asam ini sehingga peringkat antarabangsa. Okey. Trademark beliau adalah when everything to be going again, you remember that the aeroplane take off again, that we not win it. Itulah slogan yang terakhir sekali yang beliau dari pengasas RFM Global Corporation, iaitu Puan Hajah Fitriah. Kesimpulannya di sini, perniagaan ini dijangka punya potensi yang sangat maju kerana cenderung kepada petani dan masyarakat pedalaman, kerana memandangkan buah terung asam ini ditanam di pedalaman Sarawak sahaja. Dengan adanya syarikat kami dan dengan adanya syarikat beliau, iaitu syarikat RFM Global Corporation Sdn Bhd, petani-petani di Sarawak dapat berkongsi rezeki bersama, kerana buah terung asam dapat diusahakan lebih jauh pada pandangan masyarakat. Buah terung asam hanya dalam fikiran orang ramai, buah terung asam sekadar sayuran yang dipandang sebelah mata dan remeh. Tetapi buah terung asam boleh juga dijadikan snack makanan harian kita sebenarnya. Boleh dijadikan sos, boleh dijadikan delight, boleh dijadikan aiskrim terung asam dan jam terung asam. Selepas mendengar ni, saya sangat kagum dengan kesungguhan beliau yang mengusahakan perniagaan beliau, walaupun ada banyak rintangan dan dugaan yang beliau hadapi, tetapi beliau tetap dengan pendirian beliau dan sentiasa berfikiran positif dengan apa pun dugaan dan cabaran yang mendatang. Sekian di sini saja kesimpulan saya dari projek entrepreneur, iaitu keusahawan saya. Sekian, terima kasih Prof.